Dah kalau tak ada siapa dia boleh jumpa, macam mana nak iman ni boleh jumpa dengan iman dia? Cuba buktikan bila dia jumpa. Sebab itu tak lagi dia sesat, memang tak lagi. Asal dia hanya puncanya pasal dia bui sifat ismah tu kepada orang lain selain daripada Nabi. Itu puncanya. Supaya juga agama baru selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama baru, agama Sikh misalnya. Dia agama kemudian lagi. Bukan agama macam Kristian ni dulu lagi. Sebelum Muhammad lagi. Buddha apa sebelum lagi. Hindu apa sebelum. Ni macam Sikh. Dia kemudian. Jadi kalau macam Sikh tu, guru Nanak tu, orang-orang dia menganggap macam Rasul Nabi. Kita boleh terima? Tak boleh. Orang Islam sama sekali tak mungkin terima. Tapi kalau Sri Rama, Krishna, orang Hindu pegang, boleh jadi dia Nabi. Boleh jadi. Sebab dia dulu sebelum daripada Nabi. Ada kemungkinan. Cuma orang kemudian selewengkan kata dia ni Tuhan. Sebab Nabi Isa lah. Nabi Isa tu dia tak pernah mengaku dia tu Tuhan. Tapi orang kemudian dia kata dia Tuhan. Supaya juga Rama tu orang, Krishna tu orang, tapi pokok dia buat Tuhan. Boleh jadi, boleh jadi. Tetapi kalau macam guru Nanak, tidak boleh jadi. Mustahil bagi kita orang Islam. Sebab apa? Dia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi tak ada siapa boleh mengaku sebagai Nabi. Kalau mengaku, tak betul. Itu kaedah kita. Kalau tidak mengaku sebagai Nabi, atas nama wali ke, atas nama imam ke, ada sifat Nabi pun tak boleh. Sifat Nabi lah ke mana? Dia dapat wahyu misalnya. Itu keistimewaan Nabi tu, khusus untuk dia. Kita kata orang lain dapat wahyu, sesat. Ilham lain. Dia dapat ilham, saya dapat ilham. Tak apa tu. Ilham lain. Wahyu lain. Wahyu ni khusus dengan Nabi saja. Tiba-tiba ada orang kata dia dapat wahyu. Tak boleh. Sesat dah tu. Tak boleh pergi. Banyaklah sifat-sifat. Walaupun dia tidak kata dia tu Nabi, tapi dia dapat wahyu. Tak boleh. Sebab itu khusus dengan Nabi. Wahyu ni dia sesuatu yang lebih tinggi, jauh. Sebab itu dalam Bukhari ni dia start dengan kitabul wahyu. Dia nak cerita wahyu tu, hakikat wahyu. Apa bezanya dengan benda lain? Apa bezanya dengan benda lain? Jadi kalau kita perhati di sini, itu akidah kita. Nabi-nabi ni maksum. Hak maksum Nabi ni duduk mana? Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Di antaranya hadis yang kita duduk baca ni, sahabat-sahabat tahu. Memang semua tahu. Kami tidak seperti engkau. Engkau terpelihara daripada dosa dahulu dan kemudian. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Cuma dia sebut ampunkan itu mengelirukan. Mungkin seseolahnya Nabi ni ada melakukan dosa. Macam mana? Jadi tidakkah akidah kita tu Nabi ni tidak melakukan dosa? Dia terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Walaupun sebenarnya kalau kita pergi bahas masalah ismah Nabi ni, panjang pula ceritanya. Hak ni saja pun sehari ni tak habis. Hak tu saja tu. Maksum dia tu lah ke mana? Masa kecil sebelum jadi Nabi setara mana maksum? Tu banyak perbahasannya. Kita tak usah pergi jauh kat situ. Cuma nak cerita selepas jadi Nabi, pendapat yang muktamad, yang sahih, iaitu Nabi-Nabi ni dia tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Tetapi dalam hadis ni kita nampak Allah telah mengampunkan dosa engkau yang dahulu dan kemudian. Apa makna? Allah telah mengampunkan dosa engkau yang dahulu dan kemudian. Ini macam Nabi SAW ni berdosa juga, super dengan orang lain. Cuma Allah SWT ampunkan. Di sini tidak menunjukkan dia tu maksum. Cuma kalau maksum pun sebab Allah SWT ampunkan lah. Orang lain boleh jadi Allah SWT tidak ampunkan. Nabi ni Allah SWT ijtihad dia tu sudah diampunkan. Jadi itu mengelirukan apa makna ni. Allah mengampunkan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dalam ayat pun dia ada sebut juga lagu tu. Serupa dengan hadis ni. Salah satu kita nak tahu hadis sahih ni, tanda dianya serupa dengan Quran. Ada lafaz lebih kurang maksud dia lagu tu juga dalam Quran. Itu salah satu tanda hadis itu adalah hadis yang sahih. Ada juga hadis ni kadang-kadang tak ada langsung dalam Quran, tak ada nampak serupa, bercanggah ada. Kalau bercanggah itu tanda bahawa hadis itu tidak sahih. Tanda. Ini bagi orang yang mengaji hadis itu salah satu kaedah. Kalau sesuai dengan Quran, misalnya ni
innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dalam Quran, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ada sebut juga. Jadi ada sebut juga. Serupa tu satu tanda bagi kita orang yang mengaji hadis bahawa hadis ini hadis sahih. Memang pun ada dalam Bukhari ni. Ada ni. Memang pun ada. Cuma makna dia tadi tu apa makna? Yang pertama, ada setengah-setengah ulama dia kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik, ini bukan makna Allah SWT mengampunkan dosa engkau, tetapi dosa umat engkau. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika, min dhanbi ummatika. Begitu kalau ayat Quran. Kalau hadis ini innallaha qad ghafara laka, innallaha qad ghafara li ummatika. Begitu takdirnya. Takdir tu dia biasalah ada dalam bahasa Arab ni. Takdir tu, takdir ni benda lagu mana? Kira-kiranya kalau kita nak sebut begitulah. Yang disembunyikan, yang tidak disebutkan. Misalnya kita kata nak pergi mana? Kedah. Kita kata, nak pergi mana? Dia tanya kita. Kita kata Kedah. Hak takdirnya, hak takdir tu saya hendak pergi ke Kedah. Tu hak takdir tu yang dibuat. Kira-kiranya ada tu. Sebab apa dibuat? Sebab sudah pertanyaan itu sudah menunjukkan yang dibuat. Tak perlu sebut. Jadi ada sebab-sebab di mana boleh buat, di mana tak boleh buat. Itu kaedah lah, kaedah bahasa lah tu. Jadi setengah-setengah ulama kata di sini hak maksud ampunkan ini, ampunkan dosa umat engkau. Tetapi tidak sesuai ni hadis ni. Sahabat-sahabat ni nak kata kalau lagu tu, kalau dia faham maksudnya dosa umat engkau, kami ni pun lagu tu dah lah. Apa pelik? Ni dia nak banyak tak serupa. Sebab tu dia nak amal lebihnya. Sebab tak serupa. Ini nampak berkenaan dengan Nabi. Allah telah mengampunkan engkau, bukan umat engkau. Sebab kalau kata untuk umat, dia pokok dia tu umat dah kan. Hanya waktu dia. Apa perlu lebih? Amalan lebih tak perlu lebih. Allah SWT akan ampunkan juga dosa ke mana-mana pun. Itu yang pertamanya bercanggah dengan kandungan hadis ini sendiri. Yang keduanya, bila turun ayat tu kan, ayat Allah SWT ampunkan Nabi tu, sahabat-sahabat pun kata hani'an mari'an fama lana. Tu di Hudaibiyah tu, bila turun ayat ni, sahabat-sahabat pun kata tahniah, bertuahlah engkau wahai Rasulullah. Tetapi apa pula untuk kami? Kami boleh ke apa? Engkau tu dapat dah lah, Allah SWT isytihad dalam Quran. Kami dapat apa? Maka turun ayat ni pula, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Untuk Allah masukkan orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu untuk umat. Ini menunjukkan sahabat-sahabat faham boleh. Kau ampunkan dosa dulu, kemudian itu khusus untuk Nabi. Sebab tu dia kata apa untuk kami. Maknanya itu bukan untuk kami, itu untuk engkau. Untuk kami apa? Tu ayat ni. Dan Nabi SAW pula tak kata pula dah untuk aku dan untuk mudah tadi tu. Dia tak kata pula lagu tu. Ini menunjukkan khusus untuk dia. Jadi jawapan tadi hak kata di sini ampunkan dosa engkau tu maksudnya dosa umat engkau tidak kuat. Walaupun ada dalam kitab-kitab tafsir ada menyebutkan maksudnya gitu, tapi itu tidak kuat. Pendapat yang kedua, maksud dianya ini pendapat Qadhi Iyad dan juga Syah Waliullah. Dia kata ada beberapa perkara. Satu orang panggil maksiat, yang kedua orang panggil khata', yang ketiga orang panggil dzam. Dzam. Hak Nabi SAW dikatakan maksum tu maksum daripada maksiat, maksum daripada khata', kesalahan. Bukan maksum daripada dzam. Bukan maksum daripada dzam. Dzam ini makna sesuatu yang lebih ringan lagi daripada itu. Dia ada 3 peringkat. Maksiat maknanya derhaka. Tuhan kata jangan buat, dia buat. Tuhan kata jangan minum arak, dia minum arak. Adakah Nabi SAW ni pernah minum arak? Tak ada. Sebelum jadi Nabi, selepas jadi Nabi, tak ada. Adakah Nabi SAW mencuri?
Ataupun nabi-nabi yang lain mencuri? Tak ada.